Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 弟兄姊妹们早安。 Merupakan sebuah anugerah bila kita tiba di penghujung tahun ini. 这是一份恩典，我们可以来到这个年底。 Minggu ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2024. 今天是2024年的最后一个主日。 Dan jikalau kita hari ini sehat boleh datang ke rumah Tuhan, itu adalah sebuah anugerah yang tidak bisa dibeli dengan apapun. 当我们可以以健康的身体来到上帝的殿中，这是钱买不到的恩赐。 Untuk ibadah kita pagi hari ini, saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 hingga 19. 在今天的崇拜会当中，我请大家翻看旧约圣经哈巴谷书第3章17到19节。 Habakuk 3, 17 hingga 19 pertama akan dibaca di dalam bahasa Mandarin. Setelah itu nanti akan saya baca dalam bahasa 哈 Indonesia. 巴谷书3章17到19节，先用中文来念，然后用印尼文来念。17节，虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。阿门。 Habakuk 3 ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu yang sedang terkasih, 2 hari lagi kita akan mengakhiri tahun ini dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. 亲爱的弟兄姊妹，我们再过2天就要进入2025年了。 Tentunya ada banyak suka duka yang sudah kita lewati di tahun 2024 ini. 理所当然，在这2024年当中，我们历经不少的悲与 Ada banyak 喜， kesedihan, mungkin kekecewaan dan kehilangan yang kita alami. 可能有些伤心的事情，我们譬如失去了所爱的人。 Mungkin ada orang kehilangan orang yang dicintai, ada yang kehilangan di dalam pekerjaan, atau mungkin ada yang kehilangan kesehatannya dan tiba-tiba jatuh sakit. 或者有的人可能失业，或者有的人突然病倒。 Ya, sepertinya tahun ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan. 是的，这一年是充满挑战。 Dan bisa jadi kita mengakhiri tahun ini dengan sebuah ketidakpastian dari masalah yang kita hadapi, apakah akan selesai, ada jalan keluar atau tidak. 而且也有可能，我们当前所面临的问题，我们还没有把握是否可以解决。 Seperti Nabi Habakuk diperhadapkan kepada sebuah realita yang kedepannya jelas mengalami kesulitan besar. 就像哈巴谷先知一样，他正在面临着在前面将要有困难临到他们。 Tapi dalam perikop ini kita belajar ada 3 kebenaran yang bagaimana caranya kita mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. 但是通过我们刚才所读的3节经文当中，我们要学习如何来送走旧年，迎接新年。 Dari perikop yang kita baca tadi ada 3 kebenaran yang bisa kita lakukan. 从我们所读的经文会有3条真理，我们可以学习。 Yang pertama, menanti dengan sabar waktu Tuhan. 第一就是要耐心等候上帝的时间。
Ayat 16 saya akan baca dalam versi bahasa Indonesia, nanti juga di dalam bahasa Mandarin. Ayat 16. 16节是这样说的： Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. 第16节说：“我听见耶和华的声音，身体战惊，嘴唇发颤，骨中朽烂。我在所立之处战惊，我只可安静等候灾难之日临到，犯境之民上来。” Ayat 16 ini menyatakan respon Habakuk yang merasa takut dan gentar akan hukuman Tuhan kepada bangsa Yehuda. 在这第16节，哈巴谷书显示了他的战惊，因为要有敌人临到犹大。 Di mana sudah jelas Tuhan berfirman bahwa bangsa Yehuda akan dihukum oleh Tuhan melalui bangsa Babel. 上帝很明显的说，他将通过巴比伦来惩罚犹大。 Dan tentunya kondisi itu adalah merupakan kondisi yang sulit, kondisi yang susah, kondisi yang penuh dengan tantangan. 这个情况肯定是充满挑战、非常困难的情况。 Tapi dalam ayat 16 Habakuk bertanya, aku menantikan kesusahan itu Tuhan. 但是在第16节，哈巴谷说：“我安静的等候灾难之日临到。” Pasal 3 ini adalah sebenarnya merupakan doa Habakuk. 这第3章其实是哈巴谷的祷告， Di mana pasal 1, pasal 2 itu semua berisi tentang keluhannya kepada Tuhan. 之前第1章和第2章都是哈巴谷对上帝的抱怨。 Dan pasal yang ketiga ini dia beralih dari keluhan, dari kekecewaan menjadi sebuah pujian dan tekad untuk percaya kepada Tuhan. 而在这第3章，他转变了从哀叹变成赞扬、赞美上帝。 Pesan utama dari kitab Habakuk adalah percayalah kepada Tuhan apapun yang terjadi. 哈巴谷主要的信息就是，无论发生什么事，你要相信上帝。 Habakuk menulis kitabnya ketika kondisi bangsa Yehuda secara politik, spiritual dan sosial sedang mengalami kemerosotan atau kejatuhan. 哈巴谷写这本书的时候，是在他的民在政治、属灵方面都衰败的时候。 Raja Yosia yang sempat memerintah kerajaan Yehuda membasmi seluruh penyembahan berhala. Yosia. 约西亚是犹大王，他曾经打碎所有的偶像。 Namun di dalam peperangan ketika berperang di Megiddo, Yosia mati. 但在战争中，就是在米吉多的战场上的时候，他就死 Dan 亡。 ia digantikan oleh Raja Yoyakim. 然后由约雅敬王来代替他。 Dan Raja Yoyakim tidak melanjutkan pembaharuan yang telah dilakukan oleh Raja Yosia. 可惜约雅敬没有继续约西亚所施行的改革。 Dan karena itu bangsa Yehuda kembali hidup di dalam kejahatan. Para imam juga gagal menjalankan fungsinya untuk membawa Israel kembali kepada Tuhan. 所以犹大民当时就再次的犯罪。 而祭司们也失败，不能够把民带来归向上帝。 Dan Habakuk mengeluh kepada Tuhan. 哈巴谷就向上帝哀叹： Mengapa engkau membiarkan orang jahat menindas orang benar? 为什么上帝让恶人来欺压义人？ Para pemimpin, raja, pejabat melakukan korupsi dan juga menekan orang miskin. 那些首领们做官长的都在欺压穷人。 Dan Raja Mesir mengangkat Yoyakim sebagai raja, tetapi dia adalah hanya raja boneka. 而埃及的王提升这个约雅敬成为犹大的王，但其实约雅敬只是傀儡 Dan 王。 kemudian di tengah situasi ini, maka akhirnya juga kerajaan Babel mengalahkan Raja Mesir, kerajaan Mesir.
在这样的情况之下，后来巴比伦又战胜了埃及。 Dan di tengah-tengah negara adik kuasa inilah kerajaan Babel, kerajaan Mesir dan Asyur, maka bangsa Yehuda itu merasa terjepit. 所以在这三个大国，就是埃及、巴比伦和亚述当中，以色列在其中被加在当中了。 Dan ketika Tuhan berfirman akan memakai Babel untuk menindas bangsa Yehuda, semakin tawarlah hati Nabi Habakuk. 当上帝说要借着巴比伦来攻击这个犹大，那哈巴谷就更加的担忧。 Dia dalam hatinya dia berkata berseru, Tuhan, bukankah kerajaan Babel itu lebih jahat daripada bangsa Yehuda? 他心里向上帝哀叹说：“上帝啊，岂不是巴比伦比犹大民更恶劣吗？ Seharusnya Tuhan menghukum bangsa Babel yang lebih jahat daripada umatmu. 应该是上帝惩罚巴比伦，因为他们比犹大民还恶。” Tetapi di tengah kondisi ini pun, di tengah-tengah kekecewaan ini pun, Nabi Habakuk tetap berkata dalam ayat yang ke-16, Aku menantikan kesusahan itu Tuhan. 但是，即便在这样的情况之下，哈巴谷还是说：“我安静的等候那灾难的日子临到。” Sikap Habakuk adalah menunjukkan sebuah sikap berserah penuh. 哈巴谷的这种心态是全然交托的心态。 Habakuk jelas tahu bahwa di depannya akan terjadi masa kesusahan. 哈巴谷明明知道前面将有灾难临到， Tetapi ia tetap berkata, Aku menanti kesusahan itu Tuhan. 但是他仍然说：“我等候那个灾难的日临到。” Mengapa? 为什么？ Karena Habakuk percaya kepada Tuhan. 因为哈巴谷相信上帝， Ia mengenal siapa Allah yang dia percaya. 他认识他所相信的上帝。 Bahwa meskipun Tuhan akan menghukum Yehuda, tapi pada akhirnya ia menanti dan ia percaya Tuhan akan menghukum bangsa Babel yang penuh dengan kejahatan. 虽然上帝要惩罚犹大民，但是他相信最终上帝也会惩罚那巴比伦民。 Bagaimana cara Nabi Habakuk menghadapi kesulitan yang akan datang? 那哈巴谷怎么样面对将来的这个灾难呢？ Ia tidak putus asa dan tidak terpuruk. 他没有绝望， Ia menanti waktu itu 他等候那个日子来， karena ia percaya penuh kepada Tuhan. 因为他全然的相信上帝。 Demikian juga dengan masalah ataupun situasi yang kita hadapi sekarang ini. 那同样的，我们现在面临着问题， Jikalau masih ada pergumulan kita yang belum terselesaikan dan belum berakhir dengan baik, 如果我们还没有解决的挣扎， dan kita tidak tahu jawaban Tuhan di tahun 2025, 我们也不知道在2025年上帝会给我们什么回 mari kita 答。 belajar seperti Habakuk. 让我们要向哈巴谷学习， Menanti kesusahan itu dengan tetap percaya. 要以凭信心来等候那个日子。 Mari kita menanti waktu Tuhan yang terbaik. 让我们等候上帝最好的时间。 Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. 我们相信他是掌权的上帝。 Ketika Ia mengizinkan kesusahan, kesulitan, persoalan, 当他忍让困难临到我们的时候， sebagai Allah yang berdaulat, Ia pun punya jalan keluar. 作为掌权的上帝，他也会提供给我们出路。 Mari kita mengakhiri tahun ini untuk terus menanti waktu Tuhan yang terbaik menjawab setiap pergumulan hidup kita. 让我们送走今年，来迎接上帝给我们的 Yang 对 kedua 问题的答复。第二点， Mengakhiri tahun ini dengan penuh harapan karena kesetiaan Tuhan. 送走今年以上帝的信实， Dengan sikap sukacita di dalam Tuhan dan bukan dalam keadaan. 是因着上帝而喜乐，而不是因着环境。 Dalam ayat yang ke-17 dan 18, 在第17和第18节， di sana Nabi Habakuk
menggambarkan secara simbolis keadaan bangsa Yehuda. 在那边，哈巴谷形容犹太民的景况。 Dia mengatakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. 他说：“虽然无花果树不发旺，葡 Pohon 萄 zaitun 树 mengecewakan. 不结果，橄榄树也不效力。” Jadi keadaan ini, baik itu tanaman dan hewan adalah merupakan hasil utama daripada kerajaan Yehuda. 所以这些他所陈述的，就是当时犹大的最主要的农产。 Dan dia menggambarkan penyerbuan bangsa Babel itu membawa bangsa Yehuda di dalam titik nol, benar-benar habis ludes. 他也形容将来的这个巴比伦的攻击会带来给犹大全然的灭亡。 Dan pernyataan Nabi Habakuk di dalam bagian ini adalah merupakan pernyataan iman yang paling kuat di dalam Alkitab. 而哈巴谷在这节经文是全圣经最强的信仰告白。 Ketika segala sesuatu ludes dan tidak ada lagi. 当一切都没有了，一无所有的时候， Ketika sudah tidak ada harapan dan tidak ada jaminan untuk tetap bertahan hidup. 当没有什么盼望了，没有生存能力了。 Dia berkata dalam ayat yang ke-18, aku bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Tuhan. 他在第18节还说：“然而我要因耶和华欢心。” Ya, di dalam menghadapi kenyataan itu, Habakuk memilih dan bertekad untuk tetap bersukacita, beria-ria di dalam Tuhan. 面对这样的灾难，哈巴谷选择还是要在耶和华里面欢心。 Kenapa Habakuk tetap memilih bersukacita meskipun keadaan secara manusia tidak membuatnya bersukacita? 为什么哈巴谷还选择喜乐？虽然环境看来是不让人会感到喜乐的。 Karena Habakuk percaya di dalam keadaan kelimpahan, dalam keadaan kekurangan, Allah itu yang mengendalikan situasi. 因为哈巴谷相信，无论在丰富的时候还是缺乏的时候，上帝都还是掌权。 Habakuk percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali dan sejarah kehidupan umatnya. 哈巴谷相信由上帝来掌管人类的历史， Karena itu ia tetap bersukacita karena ia percaya Tuhan itu berdaulat, berkuasa. 所以他还能够喜乐，因为相信上帝是掌权的上帝。 Dan sebagai Allah yang berdaulat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya itu lepas dari tangannya. 作为掌权的上帝，上帝不可能把他的民放下放手。 Karena seperti di dalam Roma dicatat, tidak ada keadaan atau seseorang atau sesuatu yang memisahkan kita dari kasih Allah. 就如罗马书所记的，就是没有任何事情能够使我们与上帝的爱隔绝。 Dan itulah yang diyakini oleh Habakuk. 这就是哈巴谷所信的。 Dalam kesusahan, Habakuk tetap bersukacita karena sukacitanya di dalam Tuhan. 在灾难当中，哈巴谷还能够喜乐，因为他的喜乐是在上帝里面。 Dia bersukacita di dalam Tuhan karena dia mengenal siapa Tuhannya. 他在主里面喜乐，因为他认识他所信的上帝。 Yakni Tuhan yang memegang segala kendali keadaan apapun, baik atau buruk, sakit atau sehat, gagal atau berhasil. 他是无论在什么情况，无论是在健康的时候，还是生病的时候，在好的时候、不好的情况之下，他都是掌权的上帝。 Dan dia bersukacita di dalam Tuhan karena dia mengatakan kepada Tuhan yang menyelamatkan aku. 他在主里面喜乐，因为他对 Ayat 18. 在第18节有说。 Tuhan yang menyelamatkan di sini memiliki pengertian yang menyelamatkan secara jasmani dan rohani. 上帝是救我的神，救的意思在这里是肉体上，也是属灵上。 Habakuk percaya
Allah yang memelihara umatnya. Dan ketika tidak ada sesuatu pun dari pertanian atau peternakan, maka Allah tetap bisa berkuasa menyelamatkan umatnya dan memelihara mereka di tengah segala ketiadaan. 哈巴谷相信上帝是看顾保守他民的上帝，虽然这个农产没有丰收， Habakuk percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara jasmani umatnya, walaupun tidak ada sesuatu yang bisa untuk diandalkan. 哈巴谷相信上帝会保守看顾他的民的肉体的需要，虽然没有什么可依靠的。 Habakuk percaya Allah sanggup menyelamatkan mereka, bahwa umat tidak akan dibiarkan kelaparan oleh Tuhan. 他相信他的上帝不会让他的民饥饿。 Meskipun tidak ada anggur, tidak ada sapi, tetapi Allah akan menyelamatkan umatnya. 虽然没有葡萄，没有牛，但是上帝依然会拯救他们。 Ibarat bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. 就如同以色列民当他们从埃及出来的时候， Selama 40 tahun Allah menyelamatkan mereka. 那40年上帝看顾保守他们， Menyelamatkan 拯 di 救他 dalam 们， bentuk fisik, menyediakan segala kebutuhan mereka, baik itu air, daging. 提供他们肉体上所需要的，无论是水还是肉。 Dan bukan hanya itu, keselamatan yang dimaksud di sini juga adalah keselamatan hidup yang kekal. 而且不只是肉体上的，而且也是属灵上的拯救。 Dan itulah yang membuat alasan Habakuk bersuka cita, karena ia percaya Allah akan menyelamatkan umatnya untuk melewati masa yang sukar itu. 这也是哈巴谷能够喜乐的理由，因为他相信上帝能够，使他的民经过这一切的困难。 Dan Habakuk juga bersuka cita, 哈巴谷也喜乐， karena ia tahu Tuhan itu setia. 因为他知道上帝是信实的， Dan dia adalah Allah yang tidak pernah gagal memenuhi janjinya. 他是守约是慈爱，从不失约的。 Seburuk apapun kondisi, seburuk apapun situasi dan keadaan, Allah tidak akan gagal untuk menggenapkan janjinya. 无论环境有多不如意，上帝都是不会失约的，他是守约是慈爱的。 Nabi Habakuk percaya mereka adalah umat pilihan. 哈巴谷相信上帝，以色列民是上帝的子民。 Abraham yang diberi janji oleh Tuhan untuk diberikan anak. 亚伯拉罕曾经蒙受上帝的应许，要有子孙， Dan itulah janji Tuhan. 这就是上帝的应许。 Ketika Abraham sudah tua dan istrinya mati haid, 当亚伯拉罕已经年迈了， Abraham 而且 meragukan janji itu. 他的妻子也绝经，亚伯拉罕 Tetapi 有怀疑。 ternyata situasi dan kondisi tidak berkuasa untuk menggagalkan rencana Allah. 但是这样的情况也不会让上帝的应许失败。 Dalam keadaan yang tidak mungkin itu, Allah menggenapkan janjinya sehingga Ishak lahir di masa tua Sarai dan Abraham. 在这样人看是不可能的事情，上帝就成全他的应许。 Dan inilah iman yang diyakini oleh Habakuk. 这样的信心也是哈巴谷所持守的信心。 Meskipun tiba masa kesusahan, 虽然灾难临到， sebagaimana Allah pernah berjanji kepada umatnya, 如同上帝曾经向他的子民应许过， bahwa Ia akan menyertai mereka dan memelihara mereka sampai pada akhirnya. 他会带领他们，他会与他们同在，直到末了。 Dan Habakuk percaya meskipun nanti mereka akan ada dalam kekuasaan Babel, 哈巴谷相信，虽然他们到时候会在巴比伦的统治下， Tuhan tidak akan membiarkan umatnya. 上帝不会放弃他的子民。 Tuhan yang akan mengatur situasi keadaan di mana mereka berada dan mereka alami. 上帝还是掌管他们的情况， Dan Allah tidak pernah bingung, panik ketika umatnya menghadapi kesulitan besar. 而且上帝也不可能因为他的子民有灾难临到他们而感到惊 Karena semua ada di dalam kontrol dan kendali Allah.
因为一切都是在上帝的掌管之下。 Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan menghadapi di depan Laut Teberau. 当以色列民从埃及出来，前面有红海， Dan dari belakang bangsa Mesir mengejar mereka. 后面有埃及的军兵在追他们的时 Dan 候， betapa paniknya bangsa Israel karena di depan laut, di belakang Mesir menyerang mereka, menghadang mereka, 以 mengejar mereka. 色列民被夹在其中，感到非常的害怕。 Tapi karena Allah yang mengendalikan, Tuhan tidak panik. 但是上帝不惊 Tuhan 慌， hanya berkata kepada Musa, ulurkan tongkatmu. 上帝只跟摩西说， Dan 要 air itu 伸出 menjadi 你的杖， terbelah. 那红海就裂 Dan 开。 Israel menyeberang dan kemudian bangsa Mesir juga mulai mengejar di tengah tanah yang kering itu, di tengah pasir yang kering itu. 以色列民就过那红海，后面有那个埃及的军兵也在追他们。 Nah, setelah Israel sampai di seberang dan bangsa Mesir sedang mengejar mereka di pasir yang kering itu di laut. 以色列民到了对岸以后，但是埃及的军兵还在红海当中的时候， Tuhan berkata kepada Musa, kembali ulurkan tongkatmu. 上帝再次命令摩西要伸出他的杖， Dan air itu kembali menyatu dan seluruh pasukan Mesir yang mengejar bangsa Israel tidak ada satupun yang hidup. Bergelimpangan mayatnya di pasir dan pantai. 红海两边的水再次并起来、合起来，然后埃及的兵丁就死在里面。 Rencana Allah membawa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan tidak gagal. Walaupun bangsa Mesir mengejar mereka. Walaupun di depan ada Laut Teberau. Ada kesulitan. Ada yang menghadang. Ada yang mengejar dari belakang. Tapi rencana Allah bagi Israel tidak pernah gagal. 上帝要带领以色列民从埃及地进入应许之地，的计划不失败，虽然其中有红海这个障碍。 Kepada Allah yang demikianlah Habakuk berkata, aku beria-ria, aku bersuka cita kepada Allah yang menyelamatkan 对 aku. 这样的上帝哈巴谷说：“然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。 Yang ketiga, ”第三点， kita mengakhiri tahun ini dengan penuh harapan. 我们要以充满盼望来送走今年， Dengan bersandar pada kekuatan Tuhan. 要依靠上帝的力量。 Kita mengakhirinya bukan dengan keputusasaan, 我们不是以绝望来送走今年， tetapi mengakhiri tahun ini dengan harapan, dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. 但是以仰望上帝这样的盼望来送走的。 Ayat yang ke-19 Habakuk berkata, 第19节，哈巴谷说 Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. ：“19节说，主耶和华是我的力量，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。” Ya. Di dalam Alkitab bahasa aslinya, kata yang dipakai di sini adalah kata Yehovah Adonai. 在原文的圣经里面，这里所说的，主耶和华就是耶和华阿多奈。 Yehovah Adonai itu di dalam Alkitab adalah menunjukkan Allah yang berdaulat penuh, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. 耶和华阿多奈在原文意思就是掌管万有的上帝。 Habakuk ingin menyatakan bahwa kekuatannya bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. 哈巴谷想说，他的力量不是从他自己的力量，而是从那掌管万有的上帝的力量而来的。 Jadi ternyata Tuhan itu bukan hanya sumber kekuatan secara fisik ketika kita lemah, ketika kita sakit. 所以，上帝原来不只是我们肉体上的力量的源头， Tapi Tuhan itu juga sebagai penguat, pendorong, pendukung ketika kita merasa lemah secara jiwa, secara fisik, tertekan, tidak berdaya. 但是他也是在我们精神和灵魂软弱的时候，
没有力量的时候，它是我们这个灵命的力量的源头。 Tuhan yang menopang secara spiritual kehidupan umatnya dan juga Nabi Habakuk. 上帝在属灵上支撑着我们，支撑着哈巴谷。 Ketika Habakuk mengatakan ia membuat kakiku seperti kaki rusa. 当哈巴谷说他使我的脚快如母鹿的蹄的时候， Ini bukan kebetulan Nabi Habakuk memakai istilah di sini kaki rusa. 这也并不是偶然，哈巴谷用这个母鹿的脚。 Rusa itu dikenal sebagai hewan yang lincah dan mampu berjalan atau melompat di medan yang sulit sekalipun. 我们知道鹿是虽然在地面很艰难的情况下，它们能够走走跳跳。 Rusa dikenal adalah hewan yang berlari dengan begitu kencang seperti angin. 它们能够跑得很快。 Kalau dia dikejar oleh pemangsanya, oleh raja hutan, tidak terkalahkan. 如果有狮子追它们的时候，它们也能够逃脱。 Larinya tetap stabil. 它们跑得很稳 Di 稳定。 bukit batu pun dia bisa berlari dengan kencang. 在石山上，它们也能够跑得很快。 Dan bukit-bukit di sini bisa juga menggambarkan bukit gunung adalah masalah, kesulitan, tantangan yang ada di perjalanan hidup umatnya. 这里的高处在原文是山林，意思也形容我们生活中的各样的困难。 Tapi Nabi Habakuk berkata, 哈巴谷先知说 aku bisa melintasi itu Tuhan. 我能够经历这一 Karena 切， engkau 主 telah 啊， membuat kakiku seperti kaki rusa. 因为是主，你使我的脚快如母鹿。 Tuhan yang menjadi kekuatanku dan tidak ada perjalanan yang tidak bisa aku lewati, aku lalui. 这意思就是上帝，上帝是我们的力量，没有什么路我们不能走。 Meskipun di bukit, di gunung yang penuh dengan tantangan. 虽然在山岭，虽然在山上充满挑战的地方， Tuhan kekuatanku itu membuat kakiku seperti kaki rusa untuk terus melangkah. 上帝我的力量，它使我的脚快如母鹿，让 Ya 我一直走。 Aku akan melewatinya bersama Tuhan. 是的，我要在上帝的同在之下的情况下来行走。这就是哈巴谷， Dia bersandar bukan dengan kekuatannya. 他不是依靠自己的力量， Tapi ketika kesulitan itu menghadang, ketika masalah besar itu terjadi, dia hanya mengandalkan Tuhan. 当困难临到，当大的问题来到他身上的时候，他依靠上帝。 Bapak Ibu yang terkasih, 亲爱的弟兄姊妹， kita dapat mengakhiri tahun ini dengan penuh harapan meskipun belum jelas jawaban Tuhan. 我们可以以充满盼望来送走今年，虽然上帝的答案可能还没有对我们还不清楚。 Dan kita bisa mengakhiri tahun 2025 meskipun itu masih rahasia ilahi bagi kita, masih misteri bagi kita, baik atau tidakkah? 我们也要好迎接2025年，虽然对我们还是个谜，我们不知道2025年会发生什么事， Tetapi yang pasti, 但是能够肯定的是， apapun yang terjadi, 无论发生什么事， percayalah kepada Tuhan. 要相信上帝。 Kita percaya bukan karena keadaan kita mulus, lancar, baik. Kita bahagia karena itu, bukan. 我们相信，并不是因为我们的环境好，事事都顺利，不是 Tapi 这 kita 样的。 percaya 但是我们相信， kepada Tuhan 相信上帝， dan kita mengenal 我们也认识， Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang dapat diandalkan, 我们所信的上帝是可靠的， yang sanggup membelah laut teberau, 他能够撇开这个红海， yang sanggup menjadikan alam semesta hanya dengan firman-Nya, 能够用他的话，用他的道来创造 yang 这个 sanggup 万有。 menghardik angin dan badai hanya dengan perkataannya, 他命令风就住了， bahkan yang sanggup menghidupkan seseorang yang sudah kehilangan nyawanya. 甚至能够使死人复活。 Tuhan yang sama itu juga yang diimani oleh Habakuk. 这同样的上帝是哈巴谷所信的上 Tuhan 帝。 yang sama itulah yang diimani oleh Abraham, Ishak dan Yakub.
同样的上帝是亚伯拉罕、以撒、雅各所信的 Dan 上帝， Tuhan yang sama juga yang telah menyatakan diri kepada para murid 而且 dan 同 juga 样的上 orang-orang 帝 perjanjian baru. 向他的门徒们显现，和向新约的圣徒们显现。 Tuhan yang sama 同样的上帝， masih berkarya hingga detik ini. 直到如今还是有作为。 Kuasanya dari dahulu, kini dan selamanya tidak pernah berubah. 他的全能从以前，从古今直到现在，直到以后永不改 Dan 变。 Tuhan yang diimani oleh Abraham, Ishak dan Yakub ada di tengah-tengah kita hari ini. Karena dia ada Immanuel. 亚伯拉罕、以撒、雅各所信的上帝也是在我们上面，因为他是 Bila 以马内 Tuhan 利， ada di tengah-tengah kita. 与我们同在。 Bila Tuhan ada bersama kita. 上帝与我们同在。 Masih adakah alasan kita untuk khawatir, takut dan ragu untuk menjalani hidup ini? 我们还有理由来害怕的面对人生吗？ Masih adakah alasan kita untuk meragukan kasih Tuhan? 我们还有理由来怀疑上帝的爱吗？ Barusan kita memperingati kedatangannya ke dalam dunia 2000 tahun yang 我 lalu. 们刚刚庆祝了他2000年前的诞生。 Kedatangan Allah ke dunia bukan sebuah dongeng, tapi sebuah sejarah, sebuah fakta, sebuah realita. 上帝道成肉身，并是事实，不只是故事。 Dan hari ini Tuhan yang sama ada di tengah-tengah kita. 而今天同样的上帝也与我们同在。 Mari kita mengakhiri tahun ini dengan sebuah harapan. 让我们以盼望来送走今年， Karena kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah atas kita. 因为上帝的信实对我们是永不改变的。 Dan mari kita menyambut tahun yang baru dengan mengandalkan Tuhan. 让我们依靠上帝的心来迎接新年。 Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, ketika kita putus asa, percayalah, Ia akan membuat kaki Bapak, Ibu, Saudara dan saya seperti kaki rusa berjejak di atas bukit-bukit batu yang terjal menghadapi setiap tantangan dan kesulitan hidup ini. 当我们软弱，当我们无力的时候，要相信上帝会使我们的脚快如母鹿。 Tuhan memberkati kita. 上帝赐福于我们， Amin. 阿门。